A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah hari ini belajar hadis tingkatan 4 untuk SMA. Hadis yang pertama kita sambung kepada video yang sebelum ini. Yang berhenti pada sini. Berhenti sini kan? Ini kita ambil daripada wan niyatu syartu husuli thawab. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niyatu, dan niat, syartu husuli thawab. Syartu husuli thawab adalah syarat untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat ni adalah syarat kita untuk mendapat pahala daripada Allah. Maka kalau tak ada niat, benda tu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatarkul ma'asi ka zina. Maka seperti contoh meninggalkan maksiat. Fatarkul ma'asi seperti meninggalkan maksiat, ka zina seperti zina, wal kadhib bohong, wa ghairiha ataupun selain daripadanya. Maknanya meninggalkan maksiat seperti zina ataupun bohong ataupun selain daripada dua-dua, la yusabu alaihi muslim, tidak akan mendapat pahala ke atasnya muslim, illa kecuali idza nawa wa qasada, jika dia niatkan dan bertujuan, annahu tarakahu, dia meninggalkannya, imtithalan wa ta'atan, bagai imtithal contoh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa syar'ihi dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita meninggalkan dosa ataupun maksiat, maka kita tidak akan mendapat pahala jika kita niat kerana benda lain. Tapi jika kita niat kerana untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan menuruti syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi'lul mubahat. Begitu juga dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang elok, yang molek. Seperti qawat'il zaujah. Qawat'il zaujah ni bermesra-mesraan dengan isteri. Seperti bermesraan dengan isteri. Wa ghairiha ataupun selain daripada itu, perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. La yusabu alaiha, tidak dikira pahala ke atas perbuatan itu atas seorang muslim, illa kecuali idza qasada, jika dia niatkan ataupun dia bertujuan wanawa atau meniatkan at-ta'affuf. Ta'affuf ni dia ingin memelihara anil fahishah, dia ingin memelihara daripada perbuatan yang keji, fahishah, perbuatan dosa. Jika dia niatkan kerana ingin memelihara diri daripada perbuatan keji kerana Allah Subhanahu wa taala, ingin mengelakkan daripada melakukan dosa, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dapat pahala. Jika hanya niatkan kerana ingin bersuka, bersenang-senang, bersukaria, maka tiada apa, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu. Wan niyatu tumayyizul ibadah minal 'adah. Dan niat, keistimewaan niat adalah tumayyizu, dia membezakan al-ibadah, ibadat, minal 'adah, dan daripada adat. Inilah niat ni membezakan ibadat dan juga adat. Adat kebiasaannya apa? Adat kebiasaan kita lah. Adat harian kita, apa yang kita lakukan hari-hari, kebiasaan kita, adat. Fannaumu, dan tidur, seperti tidur. Maka tidur adat. Tidur tu adat lah, sebab kita biasa tidur, memang hari-hari kita tidur. Macam minum, kita hari-hari kita minum, makan pun hari-hari kita makan, itu adalah adat. La yusabu 'alaiha, tidak dikira pahala tidur seorang mukmin, illa idza qasara, kecuali jika dia niatkan ataupun dia bertujuan tarwihal badan, untuk merehatkan badan, lil ibadati wal amal, bertujuan untuk beribadat dan beramal. Maka kalau dia tidur bertujuan
untuk dia merehatkan badan supaya dia senang untuk beribadat dan beramal kerana Allah SWT, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah SWT. Jika kerana dia tidur sebab apa? Sebab letih. Sebab itu memang tidur, waktu aku tidur. Jadi benda ni sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga wa kadzalikal aklu wasyurb. Begitu juga makan dan minum. Ni adat kebiasaan manusia. Makan dan minum adatan la yusabu alaiha, tidak dikira pahala atas makan dan minum seorang itu illa idza qasara, kecuali jika dia bertujuan ataupun berniat hifzan nafsi, untuk dia menjaga diri, wa taqwiyati ala ta'ah, dan untuk dia menguatkan supaya boleh melakukan ketaatan kepada Allah dan menguatkan kepada ketaatan. Maksudnya dia makan dan minum supaya dia boleh jaga badan dia supaya sihat, bertenaga dan kuat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dia kira mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau hanya kerana dia makan kerana hawa nafsu, tengok makanan tu sedap, dia makan. Dia makan, tengok makanan ni sedap, dia makan. Lepas sejam dia makan, lepas tu dia makan lagi. Ini hanya mengikut hawa nafsu. Islam mengajar kita untuk makan dan minum mengikut sekadar cukupnya. Dalam badan kita hanya 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara. Dan makan pada waktu dia. Dan jaga adab-adab makan. Wa innama likulli imma nawa. Al-maqsudu likulli insanin sawa'un akana rajulan aw imra'atan. Dan setiap niat tu mengikut apa yang diniatkan. Maksudnya likulli insan, setiap manusia. Likulli imri'in, maknanya setiap insan, setiap manusia sawa'un, sama ada, sawa'un akana, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dia tidak kira, maknanya semua manusia dia akan berniat untuk melakukan sesuatu perkara. Manawa, apa yang dia niatkan. Ai alladhi nawahu wa aradahu, iaitu apa dia niatkan ataupun apa dia kehendakkan, apa yang dia nak buat. Faman kanat hijratuhu ila Allah, dan sesiapa yang hijrahnya kerana Allah wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya kerana Allah dan rasulnya. Bimakna man qasada wa nawa, dengan makna sesiapa yang bertujuan dan berniat bihijratihi lillahi ta'ala, hijrahnya kerana Allah dan Ta'ala dan Rasulnya wa rasulihi, faqad hasala, maka sesungguhnya telah sampai, maka sesungguhnya telah mendapat ganjaran pahala, al-ajru wa thawab, ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin dimilikinya, awin imra'atin, ataupun perempuan yang ingin dikahwininya. Ai man qasada wa arada bi hijratihi, sesiapa yang bertujuan ataupun yang ingin hijrahnya kerana ingin al-husul, ingin mendapatkan alal ma'i, ingin mendapatkan harta ataupun mata', benda, barang, au imra'atin yatazawwajuh, ataupun perempuan yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dihijrahkan, ke apa yang diniatkan dihijrahkan tu. Al-maqsudu dunya wal mar'ah, maksud dia adalah dunia dan perempuan. Wala thawaba li hijratihi, dan tiada pahala kepada hijrahnya, kasawabin hijrah lillahi wa rasul, seperti pahala hijrah Allah dan Rasul. Jadi itu sebenarnya siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin dimilikinya ataupun perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrah dia itu mengikut apa yang dihijrahkan. Maksud dia akan dapat dunia, kalau dia pindah kerana dunia, dia akan dapat dunia. Dia pindah kerana perempuan, dia akan dapat perempuan.
Kita pergi kepada sababu ruwiyal hadal hadis, sebab diriwayatkan hadis ini. Rawat Tabrani an Ibn Mas'udin qala, diriwayatkan oleh Tabrani daripada Ibnu Mas'ud telah berkata, kana fina rajulun, adalah di kalangan kami seorang lelaki, khatabam ra'atan, dia telah melamar seorang perempuan, yuqala laha Ummu Qais, yang kami panggil dia Ummu Qais, yang kami gelarkan perempuan itu adalah Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajahu, maka perempuan itu dia telah menolak untuk an tatazawwajahu, dia telah fa'abat, perempuan itu telah menolak an tatazawwajahu, untuk mengahwini lelaki itu, hatta yuhajir, sehinggalah lelaki itu berhijrah. Fahajara wa tazawwajaha, maka lelaki itu pun berhijrah dan dia mengahwinilah perempuan itu Ummu Qais. Fakunna nusammihi, maka kami pun sedangkan kami menamakan dia Muhajir Ummu Qais. Ini adalah sebab periwayatan hadis ini yang dikatakan seorang lelaki dari kalangan sahabat tu berhijrah tu, seorang lelaki yang ingin dia berhijrah kerana ingin mengkahwini seorang wanita, lalu pun dia berhijrah dan mengahwini wanita tersebut, dan wanita itu bernama Ummu Qais, dan lelaki itu pun lekatlah gelaran dia ada Muhajir Ummu Qais. Wal hijratu bi kasril ha ta'ni tarku, dan hijrah dengan berbaris bawah hak, wal hijrah hak tu berbaris bawah, ta'ni memberi maksud at-tarku, meninggalkan. Tarku maksud dia meninggalkan. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini, hijrah tu yang dimaksudkan di sini, al-intiqalu min Makkah ila al-Madinah qabla fathil Makkah, berpindahnya daripada Mekah ke Madinah sebelum pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah adalah 8 hijrah. Maka sebelum 8 hijrah itu adalah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Fala hijrah ba'dal fath, maka tiada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Jadi sebelum pembukaan kota Mekah, daripada perhijrahan, hijrah itu dikira daripada Mekah, berpindah daripada Mekah ke Madinah sebelum pembukaan kota Mekah. Kalau selepas itu tidak dikira hijrah. Wa hukmun hijrah min daril kufri, dan hukum hijrah daripada negara kafir ila daril iman, kepada negara orang beriman, mustamirun, dia tetap berterusan, terus menerus. Maksudnya dia bukan hijrah ni, memang tak ada hijrah selepas Fathul Mekah, tapi hukum hijrah ni, hijrah tu memang tak ada dah selepas daripada Fathul Mekah. Hijrah hanya daripada Mekah ke Madinah sebelum Fathul Mekah. Tapi dia kata wa hukmul hijrah, dan hukum hijrah ni daripada negara orang kafir kepada negara orang yang beriman, mustamir, dia tetap berterusan, terus menerus akan tetap berlaku. Maka hijrah ni memang tetap berlaku. Wahiyya yang mufarakah, dan dia adalah perpisahan. Mufarakah ma yakrahuhullah, dan dia berpisah ataupun memisah dengan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala kepada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya hijrah, dia berhijrah daripada berhijrah daripada buruk kepada kebaikan. Dia berhijrah daripada keburukan ke kebaikan. Ini adalah hijrah, hukum hijrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang sesiapa yang berhijrah daripada apa yang ditegah oleh Allah kepadanya. Itu maksudnya
Orang yang berhijrah itu adalah sesiapa yang berhijrah daripada apa yang Allah tegah daripada melakukannya. Waqila an hadzal hadis, ada pendapat yang mengatakan tentang hadis ini, innahu ahadul ahadis, ini adalah sesungguhnya hadis ini adalah salah satu hadis yang ke atasnya dalam lingkungan ataupun meliputi Islam. Hadis ni di dalam lingkungan ataupun dalam lingkungan Islam. Madarul Islam dalam lingkungan yang meliputi. Maksudnya mulaan setiap perkara dalam Islam ni semua dengan niat, dari segi ibadah apa semua ada meliputi semua dalam aspek Islam. Wa qala anhu Imam Syafi'i, dan ada juga pendapat daripada Imam Syafi'i, innahu yadkhulu fihi nisful ilm. Sesungguhnya hadis ni dia menceritakan tentang, hampir ceritakan tentang separuh daripada ilmu. Maksud bab niat ni hampir cerita separuh daripada bab ilmu. Sebab apa-apa pun perkara kita kena dengan niat. Seterusnya ad-durus al-mustafadatu minal hadis, pelajaran yang kita boleh ambil ifadah, faedah daripada hadis, ataupun kita ambil pengajaran faedah daripada hadis. Yang pertama, an-niyatu syartu husuli thawab. Niat ni adalah syarat untuk kita mendapatkan pahala. Maka kalau tiada niat, tak ada lah, tiada, sia-sia. Maka kalau niat sahaja, tiada niat kerana Allah Ta'ala, maka perbuatan itu sia-sia. Maknanya kalau niat kita kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kita mendapat ganjaran sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An-niyatu tumayyizul ibadah minal 'adah, dan niat ni membezakan ibadah dan juga adat. Maka segala perbuatan harian kita, daripada tidur, makan, minum, daripada bangun pagi hingga tidur balik, maka kalau kita niatkan perkara harian yang kita buat itu semua kerana Allah Ta'ala. Kita contoh, kita pergi sekolah jalan kaki, aku pergi sekolah ni belajar kerana Allah Ta'ala, insya-Allah mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku makan ni kerana Allah Ta'ala, insya-Allah mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi aku ni bermain waktu petang, nak sihat tubuh badan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan inilah adat kebiasaan kita. Bila kita niatkan perkara itu menjadi ibadah, menjadi dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga dan yang kedua ni pula, yang tadi, dia kena mengikut syariat. Contoh macam kita nak main bola, kita nak main bola, niat tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita tidak ikut syariat, iaitu kita bermain dengan memakai seluar pendek, jadi tak ada guna, sia-sia juga amalan kita. Yang ketiga syurutun niat, dan yang ketiga adalah syarat-syarat niat. Yang pertama Islam, mestilah beragama Islam. Yang kedua tamyiz, yang membezakan, tamyiz ni adalah yang boleh membezakan antara buruk dan baik. Wal amal, yang seterusnya adalah amalan, kena ada perbuatan yang kita buat. Yang kedua manwi, orang yang berniat, manwi, orang yang berniat. Dan yang seterusnya ta'yin, ta'yin, kita kena tentukan apa yang kita nak buat. Contoh kita nak solat, kita nak solat zuhur, kita niat solat zuhur, usalli fardhu zuhri, saja aku solat fardu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat, ada lillahi ta'ala, tunai kerana Allah Ta'ala. Maka itu ta'yin, ditentukan. Kalau kita nak buat solat zuhur, kita niat solat zuhur. Ini contoh, kalau kita nak minum, kita niatkan minum kerana Allah Ta'ala. Dia ada tentukan, kita nak tentukan perbuatan kita tentukan dengan detail sikit. Macam solat tadi, solat zuhur, kita solat zuhur 4 rakaat dengan ni. Yang keempat, intihaul hijrah, terhentinya berhijrah, bil fati, berhentinya hijrah disebabkan pembukaan kota Mekah, wa istimraruha, dan berterusannya hijrah ni, berterusannya daripada hukum hijrah ni, ala nahwi akhar, daripada sudut yang lain, daripada sudut yang lain, wa huwa hadara, dan dia adalah sudut apa? Sudut dia adalah wa huwa hadara ma nahallahu anhu, dia adalah berhijrah daripada apa yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maknanya hijrah ni memang berhenti dari lepas pembukaan kota Mekah, hijrah berhenti. Tapi dia tetap berterusan pada satu sudut yang lain, iaitu berhijrah dari apa yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk hadis kita pada hari ini. Boleh buat latihan pada muka surat 9 tadribat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sikit je, kejap je buat tadribat ni, insya-Allah. Segala permasalahan boleh diajukan persoalan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.